itu pewarisan hybrid. Okey, untuk pewarisan hybrid ni kita nak sambung yang sebelum ni lah. Sebelum ni kita dah belajar tentang pewarisan dan hybrid kan. Hari ni saya nak try punya mic ni. Betul dia tak? Awak okay, so sebenarnya sebelum ni kan awak dengar elok ke saya punya suara? Ni dengar ke tak ni? Tak ada orang jawab pun. Assalamualaikum. Awak dengar ke tak saya kecek ni? Dengar cikgu. Tak ada respon pun. Hello. Dengar ke tak? Dengar cikgu. Dengar. Tak dengar ke dengar cikgu. sebenarnya? Dengar. Dengar. Bila saya pasang mic dekat sini, saya tak dengar suara saya awak ke? Kalau saya pasang mic dekat try hari ni. Okey, so hari ni kita nak belajar tentang pewarisan dan hybrid Untuk pewarisan dan hybrid ni, kita nak kaji dua sifat sebenarnya. Kalau sebelum tu mono tu satu, so bila dihybrid maksudnya kita nak kaji dua sifat. Sebenarnya dalam manusia ni banyak tau. Bukan satu je dalam satu kromosom tu, bukan kita bawa satu saja sifat, kita bawa banyak. Terdapat banyak alel dalam satu kromosom. Macam yang saya dah tunjuk dekat awak sebelum ni kan. Ni yang pasal locus ni kan. Ni, nanti kita lagi pun 9.3 tu sebenarnya pasal gen dan alel. Benda tu, benda sama je dengan benda ni sebenarnya. Kalau saya dah pernah tunjuk dekat awak ni. So, dalam satu kromosom tu ada banyak sifat sebenarnya, alel yang dibawa. Bila banyak alel yang dibawa, maksudnya dia lebih daripada satu. Tetapi untuk memudahkan awak faham, kita belajar dulu tentang pewarisan monohybrid. Okay, lepas tu kita akan belajar tentang pewarisan dihybrid. Bukanlah bermaksudnya dihybrid itu dua saja, tidak. Betul dia dua sifat sebab kita belajar sampai situ je. Tapi semua sifat-sifat yang lain pun sama je konsep dengan dihybrid ni. Tu je lah yang awak kena ingat. Walaupun sebenarnya dalam satu kromosom kita bawa banyak alel-alel lain. Okey, jadi kita tengok ni. Okey, so dah ikut dalam buku teks awak, dikaji dua jenis sifat saja untuk kacukan monohybrid ni, dihybrid ni, iaitu biji benih bulat berwarna kuning dan juga biji benih bulat satu sifat. Lepas tu dia bawa satu lagi sifat warna kuning. Jadi untuk biji benih tu saja dah ada dua dekat situ. Yang tu yang kita kata dihybrid tu, maksudnya kita belajar tentang dua benda sekaligus. Kita buat kacukan tu dua benda sekaligus. Kalau dalam mono satu je kan, itu kalau tinggi saja. Kalau jenis darah je. Kali ni dua benda. So pewarisan dihybrid ni melibatkan pewarisan dua ciri dan setiap satu ciri tu dikawal oleh gen berlainan pada lokus berlainan. Ingat balik gambar yang saya tunjuk tadi, gen berlainan pada lokus berlainan. Ada ni sebenarnya sekali dah dengan 11.3 ni. Gen dengan alel. Ni dalam buku teks awak juga ni. Ini A dengan A itu adalah A besar, A kecil kan. Itu adalah gen yang satu gen. Lepas tu kita ada C dengan C besar, huruf C tu satu pula alel lah tu yang mewakili dia. So gen yang berlainan yang duduk dalam kromosom yang sama. So dia punya cara nak kacukkan, kita panggil kacukan dihybrid. Yang ni lah. So dalam kali ni kita nak belajar tentang contoh saja ni benih bulat satu sifat warna kuning, sifat yang kedua. Warna tu sifat yang kedua, ciri warna.
biji benih. Satu lagi ciri bentuk biji benih. So dua sifat yang kita nak kita kacaukan kali ni. So bila kita buat macam ni, awak kena tahulah diwakilkan dengan huruf, ada petunjuk kat situ. B besar, alil dominan bagi biji benih bulat. B kecil, alil dominan, alil resesif bagi biji benih berkedut. So dekat dalam dua tu, dalam tu kan, dia ada dua, apa nama tu, kita panggil trait. Satu trait tu kepelbagaian kan. So satu trait benih bulat, satu trait benih berkedut. Okey, untuk ciri biji benih berwarna pula, warna apa? Kan warna biji benih tu, dia ada dua trait. Trait pertama, trait yang berwarna kuning. Warna kuning tu dominan K besar. Kita wakilkan dengan alil K besar. Okey, untuk benih biji benih berwarna hijau, dia adalah trait yang resesif. Maka kita wakilkan dengan huruf K kecil. Okey, sampai situ faham tak? Faham. Faham Okey, jadi dekat sini kita nak kacuk dua ni. Dua sifat ini, dua ciri ini. Maka kita kena buat kacukan dihybrid. Okey, untuk kacukan dihybrid ni, dia tidaklah sesenang apa nama tu, kita buat yang monohybrid tu. Dia kena mula-mula, macam saya selalu ajar pelajar saya buat macam pemfaktoran lah. Sekejap ni. Okay, dia macam ni. Awak nampak kan saya punya skrin putih ni kan? Memang awak nampak skrin putih lah sekarang kan? Okay, jadi untuk tengok kan, berpandukan buku teks awak tu, kita nak kaji yang apa nama tu, jenis yang tulen. Kedua-duanya tulen dominan dan tulen resesif. Jadi kita start dengan fenotip dululah. Induk. Fenotip induk kita kuning, biji kuning dengan berkedut kan. Sorry, bulat. Bulat dulu. Bulat kuning. Saya buat ringkasan lah. Okay, satu lagi kacuk dengan biji berkedut. Hijau. Kutip awal ni lah. Okay, jadi genotip induk. Dia mesti sebaris tau benda ni. Awak jangan buat langgar-langgar Okey, dia kata dia wakilkan dengan huruf B besar, B untuk bulat, B kecil untuk berkedut. Okey, lepas tu dia kata juga K besar untuk kuning, K kecil untuk hijau. Ni kita dapat gini. So, inilah dia punya genotype induk. Macam mana kita nak tahu gen yang dia bawa? Awak kena ingat konsep pemfaktoran ni. B besar, K besar ni. Genotip dia tu macam mana? Awak taruh begini. So, akan dapat 4 sebenarnya. Tapi semua sama. B besar, K besar ni. Okay, B besar, K besar juga. Sama je semua, keempat-empatnya. Tapi kita wakilkan dengan satu je sebab sama. Sepatutnya dapat 4 tau. Kita wakil satu je. Semuanya akan dapat kalau B kecil tu sama juga. B kecil, K kecil. Buat macam pemfaktoran lah ni. Kalau belajar matematik kan. So, sepatutnya dia dapat 4 lah. Gamet. Tapi sebab sama je jenis, kita wakilkan dengan satu je. Okay, ini apa? Ini adalah gamet. Selepas dia buat proses, sini proses apa ni?
meiosis. Lepas tu kita kacukkan kedua-duanya melalui proses kita kacukkan dia melalui proses persenyawaan. Kita dapat satu je jenis anak, generasi pertama. Generasi F filal 1 kan. Kita dapat B besar, B besar, B kecil, K besar, K kecil. Jadi genotip, sini genotip ni. Genotip F1, generasi F1. Okey. Dia punya phenotype pula F1, semua biji bulat warna kuning kan, berwarna kuning. Ini hok yang generasi F1 kita. Okay. Lepas tu untuk nak dia mesti 2 kali kacuk. Okay. Kita kacukkan sesama sendiri generasi F1 untuk dapatkan generasi F2. Kita kena kacukkan F1 sesama sendiri. Samalah macam kacukkan monohybrid tadi. Itu. Untuk dapatkan generasi F2, kita kacukkan sesama sendiri generasi F1. So, generasi F1 kita tahu yang dia punya gamet adalah B besar, B kecil, K besar, K kecil. Kali dengan kacuk dengan B besar, B kecil, K besar, K kecil. Nak dapatkan gamet macam mana ini? Genotip F1. Yang kita kacukkan F1 kali F1 lah. Kacukkan sesama sendiri ni. Okey. Lepas tu kita dapat dia punya gamet. Gamet lain dah ni kali ni kan. Gamet dia macam mana? Gamet dia kena buat konsep sama B besar. Kan? Tapi sama je. Dua-dua ni dia kacukkan sama. Okay. So kita dapat kali B besar, K besar. Yang ini B besar, K kecil. Lepas kita dapat yang ketiga. Gamet yang ketiga B kecil, K besar. Gamet yang keempat B kecil, K kecil. So kita dapat 4 jenis gamet. So kat sini kita dapat B besar, K besar 1. B besar, K kecil 1. Lepas tu kita dapat B kecil, K besar 1. B kecil, K kecil. So ada 4. Sama juga kat sini pun. Cantik sikit lah kat awak. Awak nampak. B besar, K besar. B kecil, B besar, K kecil. B kecil, K besar. Kita tak muat. B besar, K kecil. B kecil, K besar. B kecil, K kecil. Sini pun sama. B besar, B besar, K besar. B besar, K kecil.
B kecil, K besar, B kecil, K kecil. So, dapat 4. 4. Nah. Okay, lepas tu kita kena buat apa ni? Kita kena kacukkan. Tapi macam mana nak buat gambar rajah pokok? Memang tak mampu nak buat gambar rajah pokok macam ni. So, kita kena guna segi 4 panet. Yang monohybrid dulu pun boleh tahu kalau nak buat segi 4 panet. Saya cuba bagi contoh ni. Kita kacuk T besar, T kecil kali T besar, T besar. Awak buat macam ni je. Dia dapat gambar kan? T besar, T kecil, T besar, T besar. Segi 4 panet ni dimasuk macam ni je. Buat macam ni. Okay. So yang ni ambil T besar, T kecil, T besar, T besar, T besar. Ni dengan ni, T besar, T besar. Lepas tu, kalau yang ni T besar dengan T kecil. Okay, yang ni pula, ambil yang ini dengan yang ini. T besar, T kecil. So dapat macam tu. Kalau tak nak buat gambar rajah pokok, boleh je. Monohybrid pun buat segi 4 panet ni. So dengan aplikasi yang sama, kita nak isi yang ini. Memang kena buat peta. Yang lain memang tak boleh nak buat. Tak ada cara lain kecuali kita buat peta. Okay. So, ada setiap satu ni ada 4. Ada 4 gamit kan. Ikut ni bawah ni. Allah. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay. So, kita masukkan yang ni B besar, K besar. B besar, K kecil. B kecil, K besar. B kecil, K kecil. Lepas tu kita masukkan yang hitam juga. Okay, B besar, K besar. B besar, K kecil. B kecil, K besar. B kecil, K kecil. Lepas tu kita campur je lah. B besar. Nak suruh awak nampak ni, awak tak payahlah buat macam ni. B besar. Main mana? Lepas tu yang ni B besar, K besar kan? B besar, K besar, B besar, K besar. So, kita masukkan yang biru dekat dalam dia. B besar, K kecil. B kecil, K besar. B kecil, K kecil. Macam tu lah. Okay. Lepas tu yang ni, teruskan. B besar, K besar. B besar, K kecil. B kecil, K besar. B kecil, K kecil. Lepas tu kita masuk yang hitam pula. B besar, K besar. B besar, K kecil. B besar, K kecil. Tapi seelok-eloknya, bila macam tu, kena tulis awak kecil dulu. Awak besar dulu. Awak besar kat depan. Sebenarnya awak tak payah pun buat macam ni bila awak dah mahir. Allah. Awak tulis satu pen, sama je.
Saya nak suruh awak nampak main mana sebenarnya tu yang tukar warna ni. B besar, K kecil, K kecil. Lepas tu teruskanlah sebenarnya. B besar, B kecil, K besar, K besar. B besar, B kecil, K besar, K kecil. B kecil, B kecil, K besar, K besar. B kecil, B kecil, K besar, K kecil. B besar, B kecil, K besar, K kecil. B besar, B kecil, K kecil, K kecil. B kecil, B kecil, K besar, K kecil. B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Dapatlah semua ni. So, kita daripada sini kita tahu nanti kita akan dapat, awak kira yang mana yang tinggi pula. Bukan tinggi awak ni. Bulat, dia akan dapat bulat kuning, bulat hijau, kedut kuning, kedut hijau. Ini yang apa tu fenotip tau. Ni fenotip ni. F2. Okey, bulat kuning. Ni bulat kuning. Saya buat warna merah ni. Bulat kuning. Bulat kuning. Yang muncul je huruf B besar dengan K besar. Dia akan jadi bulat kuning. Bulat kuning. Bulat kuning. Bulat kuning. Bulat. Salah. Ni bulat kuning. Bulat kuning. Bulat kuning. Bulat kuning. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dia akan dapat 9. Okey, cari pula bulat hijau. Hijau Okey, bulat hijau ni. Bulat B besar tapi K dia mesti kecil. 1, 2, 3. Dapat 3. Lepas tu kita cari yang kedut tapi kuning. Kedut kuning 1. Kedut kuning 2. Tak nampak. 1, 2, 3. Dapat 3. Lepas tu yang dua-dua resesif. Iaitu kedut dan juga hijau. Ini satu saja. Satu. So nisbah fenotip dia awak akan dapat 9, nisbah 3, nisbah 3, nisbah 1. Ini memang hukum Mendel 2. Kalau hukum Mendel 1, nisbah fenotip dia untuk F2 adalah 3 nisbah 1. Kena ingat yang tu. Awak ingat yang ini, insyaAllah banyak benda yang boleh awak selesaikan tanpa perlu awak kira satu-satu. Sebab awak dah ingat nisbah dia. Hukum Mendel 2 memang nisbah dia 9, nisbah 3, nisbah 3, nisbah 1. Kalau hukum Mendel 1, 3 nisbah 1. Saya nak tanya, faham ke tidak ni? 5A? Faham. Faham ke? Saya kena beli earphone pula. Bila pakai mikrofon, tak dengar pula suara awak bercakap. Daripada ternipu saya. Sebab kena cari yang apa? Sekali dengan mikrofon kali. Saya beli earphone. Saya beli mikrofon saja. Saya cari sekali dengan earphone. Salah beli lah. Sebenarnya kalau saya tak pakai mikrofon. Yang ni dengar yang ni. Cakap macam biasa sebelum-sebelum dengar juga kan? Dengar.
Kalau saya cabut, saya dengar suara awak respon. Saya pasang ni, saya tak dengar. Aduh, salah beli barang. Apalah, macam mana? Okey. Ada nak tanya tak? Faham ke tak ni? Faham cikgu. Boleh Ifni, faham tak Ifni? Faham. Amani? Faham cikgu. Nabila? Mana Nabila? Faham cikgu. Alisha? Faham cikgu. Natasha? Faham. Kita ada 7 orang je hari ni. Yang lain tak tahulah nak masuk masa mana, masuk ke tidak. Okey, ini apa dia? Ini adalah hukum Mendel 2. So kena ingat hukum Mendel 2, dia punya nisbah 9, 3, 3, 1. Kalau hukum Mendel 1, ni segi 4 pen kecil saja ni, nisbah dia 3, nisbah 1. 3 tu apa? 3 tu yang dominan. Tak kisahlah. Dominan dia memang resesif gitu kan. Tapi sebab dia dua saja, so 3 nisbah 1. Sebab ini nisbah fenotip. Bukan nisbah genotip. Ya, nisbah fenotip 3 nisbah 1. Kita tengok tinggi dengan kedil hari tu kan. 3 nisbah 1 yang ni. Okey. Tapi kalau fenotip untuk hukum Mendel 2 dia banyak. Dia ada yang ini dominan. Yang ini dominan tapi ini resesif. Ciri pertama dominan kan. Dominan. Ni ciri kedua. Ciri pertama masih dominan. Tapi ciri kedua dah resesif. Ataupun satu lagi option dia adalah ciri pertama dia resesif. Ciri kedua dia dominan. Ciri kedua-dua ciri adalah resesif. So dia ada 4 ciri. 4 jenis anak dia. Tu baru kalau kita belajar 2 saja ciri. Padahal dalam gen, dalam kromosom ni ada banyak gen dan dia duduk, dia diwakilkan oleh alel-alel yang berbeza. So kena ingatlah yang tu. Okey, kita sambung dengan saya punya slide balik. So, ini kalau awak belajar dalam buku teks lah kan. Dia punya ciri ni, dia buat yang biji benih bulat dengan kuning. So ingat, dia punya petunjuk ni lah yang paling penting. So macam mana dapatkan dia, saya dah ajar. Cara dia adalah dengan macam buat pemfaktoran lah pada kamu punya dia genotip induk ataupun genotip yang kamu nak kacukkan tu. So dapatlah macam ni, B besar, K besar, B kecil, K kecil. Kacukkan sesama sendiri, awak akan dapat B besar, B kecil, K besar, K kecil macam tadi lah. So 4 jenis gamet dapat apabila kacukan F1 kacuk dengan F1 dihasilkan, berlakulah. Okey. So itulah sebenarnya hukum Mendel 2. Apa dia hukum Mendel 2? Hukum Mendel 2 kata tiap-tiap ahli dari sepasang alel dapat bergabung secara rawak dengan mana-mana satu alel dari pasangan yang lain. Inilah sebenarnya ni. Kalau yang ini dia kacuk tinggi berbiji bulat. Tinggi itu dominan, biji bulat tadi dominan. Kacuk dengan kerdil yang resesif berbiji kedut resesif tadilah. Okey, so T besar lah kali ni. B besar, T kecil, B kecil kan. So bila dia kacukkan, dia akan dapat dulu gamet. Gamet dia sama je sebab dia semuanya homozygous dominant. Dikacukkan dengan homozygous resesif yang tulen. Bila tulen tu maksudnya dalam dia tu homozygot. Bila tak tulen tu baru dia heterozygot. Okey. So T besar dapat T besar B besar ni dapat ni gamet kan. Okey. Lepas tu kamu tengok okey, kamu tengok ni. Yang ini dapat T besar, T kecil, B kecil kan. So dia dapat ni bila generasi F1 dah kacuk sesama sendiri dapat gamet macam saya cakap tadi lah. Yang inilah yang dia ni bergabung dari mana-mana rawak. Sepasang alel dapat bergabung secara rawak dengan mana-mana satu lagi alel dari pasangan yang lain. Inilah maksudnya. Sebab itulah kita tak mampu nak buat macam gambar rajah pokok monohybrid. Apa yang mampu kita buat adalah segi 4 panet. Inilah segi 4 panet tu. So ingatlah
kita letak sebelah halik atas, sebelah halik bawah. Maka kita akan dapat. Okay. So kita akan dapat ni. Sama je lah macam saya buat tadi. Mia baru masuk. Nanti kan tengok video awal-awal macam mana lah Mia lah. Mana Mia? Yang baru masuk, saya dah ajar separuh dah cara kacukan monohybrid ni. So nanti Mia tengok lah video. Lepas ni macam mana. Nanti saya rekod benda ni, so tengok macam mana dia punya tu. Kalau awak rasa awak baca okey dah, tak payah tengok lah. Tapi digalakkan untuk tengok lah. So kita dapat ni. So memang sama ni sebab dia 9331. Okey. Ni segi 4 manet kalau dia letak gambar lah macam dalam buku teks awak kan. Biji bulat kuning, biji bulat kuning. Sama je macam yang saya buat tadi. Cuma yang ni diwakilkan dengan gambar lah. Kita tak buat lah gambar dekat dalam buku, dalam periksa nanti. Kita hanya wakilkan dengan macam ni yang saya buat ni. So kena ingat benda tu. Okey. Jadinya apa benda hukum Mendel 2 ni? Hukum Mendel 2 kata dia adalah hukum pengaturan bebas. Kalau hukum Mendel 1, hukum Mendel 1 kata segregasi. Nama lain untuk hukum Mendel 1 adalah segregasi. Hukum segregasi. Kenapa dia segregasi hari tu? Apa tu? Dia terpisah. Segregasi tu maksudnya terpisah secara adil dan saksama. Hak ni pun masih guna juga, terpisah secara adil dan saksama. Sebab tu kita buat meiosis tu. Tapi dia bergabung secara rawak dan pengaturan dia bebas. Kita bagi peluang kebarangkalian untuk semua gamet-gamet, pasangan gamet tadi, pasangan alil tadi untuk bergabung sesama sendiri secara bebas. Okey. Jadi sebab itulah kita dapat apa tu? Kita dapat 4 jenis ciri yang berbeza. Itu belum lagi kalau kita cek dia punya genotype. Genotype tu kita dapat banyak lagi. Ni. So awak tengok nanti. So Man dia mengemukakan hukum Mendel 2 yang dikenali sebagai hukum pengaturan bebas yang menyatakan bahawa semasa pembentukan gamet, setiap ahli daripada pasangan alil boleh bergabung secara rawak dengan mana-mana ahli daripada pasangan alil yang lain. Macam ayat saya tadi lah. Okey, so rumusan daripada eksperimen hybrid Mendel. Okey, gabungan baru ciri muncul pada generasi F2 iaitu biji kedut berwarna kuning, biji bulat berwarna hijau. Gabungan baru ciri muncul pada generasi F2. Maksudnya awak tengok tadi ada gabungan resesif dan dominan. Sama ada ciri 1 tu dominan dengan ciri 2 tu yang resesif. Ataupun ciri 1 tu resesif tapi ciri 2 tu dominan. Hak tengah-tengah hak ni. Hak ni. Ni, tinggi biji berkedut. Ciri 1 dominan. Tapi ciri 2 dia resesif. Ni kerdil, ciri 1 dia resesif. Ciri 2 dia dominan. So kita dapat yang perantaraan tu, ciri perantaraan. So iaitu biji kedut berwarna kuning, biji bulat berwarna hijau tu lah. Okey, 2 pasang ciri bentuk dan warna biji digabungkan dalam generasi F1 tetapi kemudiannya terpisah dan bertindak secara bebas daripada satu sama lain dalam generasi F2. That's why kita dapat 4 ciri semua yang berbeza. Gabungan 4 ciri. Dapat tu kan. So dapat balik tak yang asal? Dapat juga balik yang asal. Apabila kita kacukkan kali kedua ni. Yang ni yang asal ni tulen homozygote dominan ada satu saja. T besar, B besar, B kecil. Okay, tapi kita juga dapat homozygote resesif yang tulen. T kecil, B kecil, B kecil. Okay, ini kalau kita tengok dia punya genotype dia yang asal. Dapat balik. Padahal waktu kacukkan kali pertama, semuanya adalah ni. TB ni, T besar kacukkan ni kan. Semua dapat tinggi tinggi yang tinggi dan bulat. Semua. Generasi pertama. Bila masuk generasi kedua lah baru kita dapat balik asal tinggi, B besar ni lah. Ataupun dalam buku awak K kan, huruf K. B besar, K besar, K besar. Ataupun satu lagi tu B kecil, K kecil. Yang itu asal. Dapat bila
setelah F1 kacuk semula dengan kacuk sesama sendiri F1. So ini ciri-ciri pertengahan. Awak tengok dia ada ni. Yang ini ni kalau kita nak buat nisbah genotype ni banyak tau. Nisbah genotype kalau awak nak buat. Kita boleh kira. Kadang-kadang dia tanya soalan ni. Tak apalah. Kita buat. Biarlah ambil masa. Yang penting. Awak nampak tak telefon saya tadi? Awak putih tadi. Sekarang awak nampak apa? Nampak ni tak yang putih ni? Nampak. Awak saya lukis tu. Bukan slide kan? Bukan PowerPoint. Okey. Macam mana nak kira nisbah genotype? Tadi nisbah fenotip je kan? F tu apa? F tu ciri fizikal. Fenotip tu ciri yang kita nampak secara fizikal. Nisbah genotip tu apa? Nisbah gen dia. So kita dapat banyak jenis tau. B besar, B besar, K besar, K besar. Silap ni. Okay, kita dapat ni satu. Okay. Tengok ni. Tengok ni. Ini. Satu. Okay, lepas tu kita dapat B besar, B besar, K besar, K kecil. Ada berapa? Ni bukan satu ni. Satu memang satu je tu. Oh ni K kecil satu. Lalu buat tadi salah. K besar. Betul. Okay. So, kita dapat yang kuning ni. 2. Ni kan? Ini 1, 2. Ada lagi tak? Ada lah. B besar besar. K besar. K kecil. 2. Okay. Lepas tu kita jauh pula. B besar, B besar, kecil, kecil. B besar, B besar, K kecil, kecil. 1. B besar, B besar. Tak ada lah, 1 je. Tak lagi. B besar, B besar, B besar. Tak ada. Lepas tu, 1. Kita ambil yang B besar, B kecil, K besar, K kecil. Yang ni yang heterozygote. Berapa awak rasa? Kita ada ni 1. Salah ni. Bukannya ni. Tapi memang kena perhati lah. Mak, kalau nak yang genotype ni banyak sangat. Ni B besar, B kecil, K besar, K besar, K besar. Kita nak yang dua-dua heterozygote kan. So, yang ni 1. B besar, B kecil, K besar, K kecil 2. B besar, B kecil, B besar, B kecil, K besar, K kecil 3. Okey, sini 4. Lepas tu ada lagi. Ambil yang B besar, B kecil, K besar, K besar. Sini 1. Dua. K besar. 2. Lepas tu kita ambil yang B besar,
B kecil. K kecil. K kecil. Betul ke ni? Ada dua tadi. Oh ni B besar B kecil satu. B besar B kecil. B besar B kecil. K kecil. K kecil. Macam salah je ni. B besar B besar B kecil. K besar K kecil 3. B besar B kecil. K besar 4. B besar B kecil. Salah lah. K kecil. Saya buat ni salah. Oh ni K kecil apa pergi buat betul tadi tu. Salah. Padam ni. Awak tengoklah, saya pun bila yang tu memang nak cari fenotip. Genotype tu dia memang susah lah sikit. Bukan susah, kena perhati betul-betul. Takut tertukar. Ni pun saya dah tertukar dah. Ni B besar, B kecil. K besar, K kecil. Yang merah ni betul ke dua Ada lagi tak saya tertinggal? Kenapa dua Saya rasa macam 3 sepatutnya. B besar, B kecil. K besar, K kecil. Oh ni K besar, K kecil. Memang dua Ada tak orang lain nampak? Ya letak dulu. Okey, lepas tu kita ada satu lagi. Nanya awak faham ke tak saya buat apa ni? Faham. B kecil, K besar, K besar. Ni. Satu saja. Bila kita buat B kecil, K kecil, K kecil. Kita akan dapat B kecil, K besar, K kecil. 1, 2. Satu. B kecil, K kecil, K kecil. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Betul dah. 4 kali 4, 16. Betul lah. Memang. Kita akan dapat ni lah nisbah dia. Kalau nak buat yang ini nisbah genotik. Dia mula-mula dua-dua tulen. Lepas tu satu tu tulen, satu dah campuran. Lepas tu satu tulen, dua-dua resesif. Lepas tu kat depan ni pula. Banyak lah dia memang banyak. Ada saya ulang benda sama. Susah lah huruf K ni. Tertukar. Tapi semua jadi total 16. Awak kira dapat 16 betul lah. Sebab anak dia mesti 16. Bukanlah anak dia 16 orang. Tidak. Kebarangkalian yang berlaku tu 16. Ini nisbah genotip. Ingatlah kalau fenotip warna yang awak nampak. Kalau genotype kena kira kod dia. Alel tu. Diwakilkan dengan huruf apa. So ini adalah kacukan dihybrid. Kalau kacukan monohybrid nisbah genotype dia ada macam T besar, nisbah T besar, T kecil, dia 3 je. T kecil kan dapat 1 nisbah 2 nisbah 1. Tapi yang ni banyak kena kira lah. Okey. Saya pun tak ingat yang ni. Yang ni memang setiap kali pun saya akan kira. Okey, satu benda lagi. Payah. Kita try buat latihan ni. Dia ada latihan. Saya tengok dalam teks ada benda ni. Okey. Latihan muka surat.
240. Praktis formatif 11.2. Terus awak buat. Sekejap. Stop presenting. Stop sharing. Present ni. Kan soalan buku teks ni. Soalan buku teks ni awak tengok. Dia kata yang nombor 1 tu Mendel menjalankan kacukan antara pokok kacang pis untuk mengkaji dua ciri iaitu kedudukan bunga dan warna bunga. Okey, apakah jenis pewarisan ini? Senang je bila kedudukan bunga, warna bunga maksudnya ada dua ciri kan. So ini adalah kacukan dihybrid. Jawapan nombor 1 ni senang saja. Nombor 2 ni saya nak suruh awak buat. Jadual yang berikut menunjukkan kacukan dihybrid antara dua pokok kacang pis. Okey, saya nak tanya seorang-seorang yang dah lama lah, yang baru masuk macam Mia dengan Ras, tengok macam mana dapat ni. Okey Farid, saya cuba hasilkan gamet untuk ni. Awak pada kertas satu hantar grup boleh? Okey. Ya. Grup snap, hantaran grup saya boleh tengok selalu. Siapa nama tu? Siapa lagi ada? Amani buat ni biji benih berkedut dan warna hijau ni. Dia nak kacuk dua ni je ni. Saya nak tahu, kalau tidak awak bagi tahu mulut tak apa. Ataupun bagi tunjuklah dalam kertas baru orang lain yang baru masuk tu tahu main mana sebenarnya. Ni. Farid, saya nak dia punya R besar, R kecil, Y besar, Y kecil kan. Nak dia punya apa tu? Gamet dia. Ni Farid. Amani sama juga tapi yang dia punya tu R kecil, Y kecil, Y kecil. Siapa gamet dia? Hantar. Dah siap bagi tahu saya masuk dekat dalam grup. Dia maksudnya kita nak kacuk ni R besar, R kecil, Y besar, Y kecil. Kacuk dengan R kecil, Y kecil, Y kecil. Nak gamet ni. Ada pak sini gamet. Yang Amani satu je. Satu jenis. Yang Farid lah pak je ni gamet. Dia hantar dalam grup. Buat pemfakturan je nak jadi gamet. Mana dah grup awak. Masuk dalam grup saya tunggu. Amani. Satu jenis dia awak punya dia Amani. Gamet je, bukan nak suruh buat kacukan monohybrid lagi, nak tahu gamet je. Nak tahu gamet apa yang dihasilkan. R kecil, Y kecil. R kecil, Y kecil. Cuba Amani tunjuk macam mana Amani dapat. Masuk dalam grup tu. Gambar tu macam mana dapat. Ni kan saya bagi tips core biology ni, bacalah tengok kertas 3 tu bahagian awak punya bahagian B je, bahagian A tak ada. Silap. Farid siap dah Farid? Yang pemfakturan tu je sebenarnya. Okay, so betul dah ni. So, kita dapat R besar, So sini ambil yang R besar ni, kacuk dengan R besar, dapat RY. Okay. So yang ini R besar dengan R kecil. Dapat
R besar, R kecil. R besar, Y kecil. Mana? R besar, R besar, satu R besar, Y besar. Satu lagi R besar, Y kecil. Tak ada, Farid. Silap lego. Satu, lepas tu kita dapat lagi R besar, Y besar. Lepas tu satu lagi R besar, Y kecil. Ni je sebenarnya. So kat sini ni, R besar, okey. R besar, Y besar. Tak ada kan? Tak ada yang ni. Dia ada R besar, Y besar. R besar, Y kecil. R besar, Y besar ni ada 2 kali. R kecil. Y kecil pun ada 2 kali. Nanti kena ni lah. Tengok tu betul. Okey. So sebenarnya nak buat dia macam tadilah, macam Farid buat tadi. Tapi Farid betul salah sikit. Okey, so kita dapat R besar, Y besar. R besar, Y kecil. R kecil, Y besar. Saya salah buat ke tadi? Ni betul dah macam Farid buat tadi. Y kecil. Salah. Apa tadi? Betul dah lah Farid weh. Cumanya awak tak ada R besar, Y kecil kan? Awak tak ada tadi R besar, Y kecil. Ni tak ada. Ni betul dah. Ni betul dah awak ada. Ni ada dah. Farid tadi. So dia memang macam pemfaktoran dah. Ni sama sebab sama jenis dapat satu je. Ni dapat 4 jenis. Okey. Lepas tu nak kacukkan 2 ni, dia kena buat segi 4. Panet tadilah. Okey, masuk sini. R besar, Y besar, R besar, Y kecil, R kecil, Y besar, R kecil, Y kecil. Alik ni semua R kecil, Y kecil, R kecil, Y kecil, R kecil, Y kecil. Lepas tu awak pun masuklah ni. R besar, R kecil, Y besar, Y kecil. R besar, R kecil, Y kecil, Y kecil. R kecil, R kecil, Y kecil, Y besar. Y besar, Y kecil. R kecil, R kecil, Y kecil, Y kecil. R besar, R kecil. Payah awak. Ni pun saya nak padam. Buat bentuk Y lain sikit. Tak tertukar. Okey. R besar, R kecil. Y besar, Y kecil. R besar, R kecil, Y kecil, Y kecil. R kecil, R kecil, Y besar, Y kecil. R kecil, R kecil, Y kecil, Y kecil. Okey, ni R besar, R kecil, Y besar, Y kecil. R besar, R kecil, Y kecil, Y kecil. R kecil, R kecil, Y besar, Y kecil. R kecil, R kecil, Y kecil, Y kecil. R besar, R kecil, Y besar, Y kecil. R besar, R kecil, Y kecil, Y kecil. R kecil, R kecil, Y besar, Y kecil. R kecil, R kecil, Y kecil, Y kecil. Ni lah awak akan dapat. Keluar je soalan memang kena buat macam ni. Kalau dia melibatkan dihybrid. Awak takkan ditanya lebih daripada dihybrid lah sebab kita belajar sampai sini sahaja. Jadi kan, bila buat benda ni memang inilah yang awak kena buat. Okay, tak ada pun tak apa ni sebenarnya. Dalam kotak awak tak ada pun benda ni. Saja je. Sebab kita tak ada pun lah jantan nak mana, betina nak mana. So boleh abaikan yang tepi ni. Kadang-kadang saya dah terbiasa tulis. Okay, lepas tu
So apakah dalam kutip ni apakah fenotip generasi F1 yang mungkin dihasilkan? Dia tanya generasi F1 je. Kalau generasi F1 yang ni lah kat sini lah. Awak memang yang ni lah. Ini sebab yang ini je soalan dia. Generasi F1. Yang inilah kacukkan yang ini dengan yang ini. Bukan kacuk dua kali. Kita belajar tadi dapat yang ini F1 sebab sekali kacuk je. Ini dia dah bagi dah dia punya tu. So inilah memang yang ini. Awak dapat banyak lah. Fenotip tu adanya R besar tu mewakili bulat dia. Bulat Y tu kuning. Bulat kuning. Lepas tu kita ada bulat hijau. Lepas tu kita ada kedut kuning. Kedut hijau. So kita masuk lah. Yang ini R besar, ada R besar, Y besar. So yang ini satu. Kedut kuning satu. Kedut kuning dua, kedut kuning tiga, kedut kuning empat. Ada empat. Okey, bulat hijau. Bulat hijau satu, bulat hijau dua, bulat hijau tiga, bulat hijau empat. Dia macam tu lah, sama ni. Sama je. Lepas tu kedut kuning, dia straight lah ni. Satu, dua, tiga, empat juga. Okey, dan last sekali. Kedut hijau. Satu, dua, tiga, empat. Empat. So semua dapat. Satu nisbah satu, nisbah satu, nisbah satu. Untuk semua. So tapi dia tak tanya nisbah. Dia tanya apakah fenotip generasi F1 yang mungkin dihasilkan. So bulat kuning, bulat hijau, bulat kedut kuning, kedut hijau. Inilah fenotip generasi F1 yang dihasilkan. Nak buat soalan ni memang awak kena buat benda ni daripada sini, start daripada sini. Dia akan bagi markah lah ni. Saya telah tanda. Ni awak kacukkan ini, awak tulis sini genotip. Sini gamet. Sini kena tulis ni meiosis. Okey. Lepas itu persenyawaan. Persenyawaan tu lah kita buat segi empat panet. Okey, lepas tu dia akan bagi markah lah. Ni betul satu. Ada meiosis satu. Ada gamet. Gamet yang dihasilkan semua cukup satu. Lepas tu ni mungkin sini ada dah 2-3 ke markah kat sini. Untuk persenyawaan ni sebab dia segi empat panet ni ataupun 4. Kalau tengoklah soalan esei ke soalan apa keluar. Okey, lepas tu awak dapat kesimpulan dia berapa fenotip generasi F1. Sini markah. Sini tengoklah berapa dia nak bagi 3 ke 2 ke tak tahu. Depends. Tengok pembahagian markah. So memang kena tulis genotip kena tulis. Fenotip pun sepatutnya tulis ni. So ni semua markah ni. Fenotip, genotip, meiosis, gamet yang dihasilkan. Persenyawaan kalau dihybrid mesti buat segi 4 panet. Nama dia, segi 4 panet. Okey, settle sini. Tengok depends. Ini semua markah. Ini pun markah. Kalau dia tanya nisbah, dia akan dapat markah lagi lah. Sekarang dia tak tanya nisbah, dia tanya apakah fenotip generasi F1 yang mungkin dihasilkan. Boleh berhenti sampai sini je lah. Kalau dia tanya nisbah, awak kena masuk 4 bulat kuning, 4 bulat hijau, 4 kedut kuning, 4 kedut hijau. Sama dengan 1 nisbah 1 nisbah 1. Kebarangkalian kena kira semua-semualah. Depends pada soalan. Daripada sini je dia boleh buat jadi satu soalan esei yang mungkin mengandungi 10 soalan. Dah kalau markah semua ni 1, 2, 3, 4, 5. Ni dalam ni tak tahu ni dalam segi 4 panet ni nak bagi berapa markah. Lepas tu kalau dia tanya nisbah, dia tanya genotip, nisbah genotip, nisbah fenotip,
kebarangkalian genotik, kebarangkalian fenotip. Semua boleh jadi markah banyak. Sebab tu sebenarnya kalau tahu jawab soalan, senang jawab soalan ni. Tapi takutnya tak tahu nak buat macam mana. Sebab salah sikit je, habis semua salah. Macam tadilah Farid salah dekat sini kan. Mungkin bawa kat sini salah tapi dia bawa-bawa tu mungkinlah dia akan dapat markah. Tapi tengoklah pembahagian dia tengok skema. Sebab itulah kita bila kita periksa, lepas habis periksa, kita doa semoga jawapan kita tu menepati kehendak skema jawapan. Sebab kita risau lari sikit-sikit macam tu. Lepas tu minta supaya skema jawapan kita tu tidaklah straight sangat. Apa maksud tak straight? Kalau macam tadi, kalau Farid silap kat sini kan, dia tak ada gamet ni. R besar, Y kecil tu. Biar kat sini je tak dapat markah. Tapi hak bawah ni dapat, hak seterusnya dapat. Itu maksud skema tak terlalu straight. Faham? Skema straight ni maksudnya habis sampai sini. Atas dapat markah, bawah semua dah jadi salah. Sebab salah satu je. Kita tak nak skema yang macam tu. Kita nak dia salah kat sini, okey sini tak dapat markah. Tapi yang dia guna tu masih sebab dia guna yang salah kan, dapat markah. Walaupun dia guna yang salah. Tu skema yang tak straight. Skema yang straight sampai situ habis lah. Kita tak nak skema yang macam tu. Sebab tu doa itu penting selepas kita jawab periksa. Jangan dah lepas jawab periksa hora-hora merdeka. Tidak. Tak ada awak takkan settle benda tu sampailah awak dapat result periksa. Okey, itu untuk kacukan dihybrid. Lama juga. Okey, yang ini alil. Sebenarnya saya dah ada dah ni yang itu pun. Ni kacuk apa tu alil gen dan alil ni. Tapi tak apalah. Sebab dah dia ni kan. Kita ulang balik lah. Gen dan alil. Saya dah terangkan dengan banyaknya sebab tu kita belajar 11.1 hari tu sebelum nak masuk kacukan monohybrid tu. So apa dia ni? Tengok kacukan gen dan alil. Locus merupakan lokasi spesifik yang diduduki oleh gen pada kromosom. So dia locus lah ni. Biru ni satu locus. C tu satu locus. Hijau. Purple satu locus. Kuning satu locus. Merah ni satu locus. Ni sama je macam saya bagi tahu dekat, saya dah lukis dekat awak. Ingat kan saya lukis hari tu. Saya send dah dekat dalam grup juga. So setiap kromosom bawa banyak gen. Dalam manusia bilangan gen mengikut protein dalam satu set kromosom haploid ni ada 25,000. Sebab tu saya cakap hari tu, kalau nak jumpa orang yang sama dengan kita tak mungkin kecuali kembar. Kembar seiras samalah. Kalau kembar tak seiras tak sama juga. Okey, satu lagi sebab tu orang tua kata kalau awak jumpa tujuh orang muka serupa macam awak, biji serupa nak matilah. Kenapa? Sebab susah ni nak jumpa orang yang sama biji macam kita kecuali kita ada kembar seiras. Okey, macam Farid lah ada kembar seiras. Okey, tak kis, yang tu tak apa. 7 orang, 7 serupa pun tak apa kalau dia kembar 7. Jaranglah kembar 7, biasa kembar 2 seiras ni. Sebab kembar ni keajaiban yang berlaku lah. Dia anda akan belajar lepas ni macam mana dia jadi kan. Yang itu tu memang Allah nak bagi kan kembar tu. Susahnya nak dapat yang sama macam kita. Kecuali kita kembar seiras. Sebab apa? Sebab ada 25,000 ni. Awak rasa kecil dalam sel kita tu, dekat tangan kita tu banyak sel dalam sel, dalam nukleus. Ada 25,000 dalam satu kromosom. Dalam manusia ada 46 kromosom. Awak kira 25,000 ni. Protein yang mengikutkan dia. Jadi sangat-sangat susah untuk jumpa orang yang sama balik. So alil yang mewakili sesuatu gen turut menduduki lokus yang sama dengan gen tersebut lah. Sebab alil ni hanyalah perwakilan kita kan mewakili huruf-huruf tu. So Rajah 11.9 menunjukkan terdapat 5 gen beserta alil masing-masing pada lokus yang tertentu pada sepasang kromosom. So lokus tu apa? Kedudukan spesifik. Lokasi spesifik gen. Lepas tu kita wakilkan dia dengan alil. Apa dia alil? Alil tu hanya huruf A, B, C yang kita wakilkan sahaja. Okay, so ni alil A. Alil yang mewakili gen. Ciri tertentu lah. C pun sama. So pada lokus ini gen dikatakan homozygot. Saya dah terang itu. Apa dia homozygot? Homozygot tu apabila huruf sama. F besar, F besar. Okay. Hak dominan. Kalau resesif, J kecil. Dia bagi contoh ni. Hak kuning ni kan homozygot resesif. Okey, lepas tu dia juga boleh jadi heterozygot apabila satu huruf besar, satu huruf kecil. So ini adalah kromosom homolog.
Okay, kalaulah dia bersilang kromosom homolog, dia akan jadi comel lah. Anak tu kacukan yang cantik. Tapi kalau dia bersilang pada kromosom bukan homolog, kan kita belajar pindah silang. Kalau bukan kromosom homolog yang bersilang, dia akan jadi mutasi. Ingat tu, dia mesti persilangan berlaku, pindah silang mesti berlaku hanya pada kromosom homolog. Sebab kita nak share ni, bukannya kita nak tukar A besar, A kecil ni dengan main sini. Anak kan nanti dia akan bersilang yang ni. Ni dapat A kecil kan. Tapi kalaulah persilangan tu berlaku antara bukan homolog, dia A ni dia tukar dengan pasangan yang mungkin Z. Memang itu akan jadi mutasi. So, yang ini preaktif formatis ni berikan maksud sebenarnya locus tu apa tadi, kedudukan kan, spesifik sesuatu gen. Alel tu apa, dia ada hanyalah wakilan huruf kita kan. So, yang tu ada dalam buku teks, awak boleh baca lah. So, berdasarkan raja di bawah, terangkan perkaitan antara locus, gen dengan alel. Yang ini awak boleh bagi tahu satu-satu lah. Apa dia alel, apa dia locus tu, maksud dia pada kromosom ini. So saya rasa yang ni tak ada masalah lah untuk gen dan alel ni. Dah banyak dah atas-atas ni saya dah terangkan juga. Yang dekat sini lagi ni. Ni. Dekat atas-atas ni lagi sebelum masuk kan. Istilah-istilah ni. So saya harap awak jangan tertukar lah. Apa dia gen, apa dia alel tu. Kalau tengok dalam buku teks awak tu pasal 241 tu siap bagi gambar macam kereta lah apa semua kan. Kromosom tu pusat beli belah. Locus tu tempat letak kereta. Gen tu kereta-kereta, jenis kereta yang ada dekat dalam tu kan. Tapi dalam jenis kereta tu sedan tu kan, bukanlah kereta macam dia ada kereta sedan ni, kereta biasa ada. Ada kita jumpa atas jalan tu. Bukannya nanti kan ada lori lah, ada kereta pacuan 4 roda ke, tidak. Dia kereta yang sedan yang biasa jumpa tu. Lepas tu kereta sedan pula ada jenama. Ada Honda, ada Toyota, ada apa lagi, Nissan kan. So itu jenama P, jenama Q, jenama R. Dia nak suruh awak dapat beza lah. Perbezaan tu merujuk kepada alel. Ni alel yang ada ni, beza-beza. Tingkat tu kedudukan dia pada satu tempat. So saya harap awak boleh bezalah gen, alel dengan apa dia maksud heterozygot, apa dia homozygot, apa dia ciri, fenotip, genotip, tu semua kena faham dah sampai kat sini. Sebabnya lepas ni awak nak masuk pewarisan manusia ni, awak nak main dengan benda tu ni banyak ni. Saya nak masuk tapi rasa bersalah dah, ada 10 minit je lagi, 8 minit je lagi. Saya tak masuk lah 11.4 ni pewarisan manusia. Awak boleh baca sebelum kita masuk, sebab minggu depan kita akan buat benda ni. Saya nak yang ni lah, bukan minggu depan, hari Rabu ni. Awak dengan kertas kena ada, sebab saya suruh awak buat, saya nak tengok awak punya gambar rajah pokok. Kita tak buat gambar rajah pokok dihybrid, kita hanya buat gambar rajah pokok monohybrid. Sebab kita akan banyak, dalam soalan pun banyak bertanya tentang kacukan ni. Macam mana dapat laki dengan perempuan. Yang tu awak kena pandai boleh buat sendiri. Macam mana dapat kenapa awak darah A, kenapa awak darah B, yang kita akan tengok nanti. Kenapa rhesus tu mesti ada yang positif, ada yang negatif, kenapa kita buat ciri-ciri tersebut. Lepas tu butuh warna, hemofilia, macam mana dia diwarisi, semua tu kena hantar. Tolonglah hantar. Saya kan tak bagi banyak kerja pun dekat awak selain daripada nota. Nota tu dia memang kena update semua. Memang saya tu lepas tu buku, beli buku tu kan. Yang itu pun sepatutnya bila kita habis satu-satu bab, satu-satu topik tu awak kena buat. Tak perlu pun saya suruh awak buat. Awak dah memang kena buat benda tu sebenarnya. Lepas tu bila saya bagi kerja, yang ini ni yang saya bagi kerja. Macam contoh suruh hantar hari tu kan, tak hantar-hantar juga, tak semua pun hantar. Bukan susah pun, salin balik je dia adalah buku teks tu. Tapi hantar, kenapa? Yang ni untuk bagi awak punya TP. Awak kan ada TP tu. Jadi dia kan ada evidence. Hantar kat saya nak tengok, baru saya boleh bagi markah.
awak punya PBD tu. Kalau tidak macam mana? Nak bagi markah PBD. PBD awak betul lah saya dah bagi markah untuk periksa tengah tahun. Pertengahan tahun. Untuk akhir tahun ni. Kena ada sambungan dia. So macam mana nak buat? Saya rasa lebih baik awak hantar kertas-kertas bila saya suruh buat. Sekurang-kurangnya dapat dah TP3. Apply tu tak boleh lah sebab yang ini ni takkanlah awak nak apply macam mana benda ni. Ini dalam badan manusia. Pertumbuhan ke kacukan ni kita tak boleh buat. Awak tunggu berapa lama nak tunggu. Baru dapat sebenarnya benda ni. Dia punya tu. So macam mana nak dapat markah? Hanya dengan saya suruh awak buat, awak hantar benda tu. Sekurang-kurangnya dapatlah TP3 tu. Yang hari tu ada yang siapa yang hantar kerja memang dapat sampai TP4 kan. Okay, lepas tu nanti tolong buat. Kalau saya suruh awak buat, kena buat lah tu gambar rajah pokok selepas ni 9.4 ni banyak boleh bagi TP kat awak. Evidence tu awak boleh buat bila bagi kat saya. Janganlah buat baru gambar rajah. Pokok tinggi rendah pun awak tak nak buat, tak hantar. Ras tak hantar lagi. Bila nak hantar tak tahu. Tak ada lah kot dia ni. Tak ada lagi. Ras Hakim ada lagi? Ke tak ada dah? Tubik dah. Ada cikgu, ada. Bila nak hantar Ras? Tunggu Ni kejap cikgu. Tak lagi rasa. Siapa lagi saya tak ingat. Berapa orang je hantar? Farid. Yang saya ingat hantar Farid. Alisha baru hantar sebelum kelas ni. Siapa yang lagi hantar? Tak ingat. Kertas saya letak senang nama pun untuk duduk mana tau. Tolonglah hantar. Awak nak periksa ni tahu tak? Ni 11.3 lepas tu kita ada bab 12. Habis dah lah. Bab 13 semua. Lepas tu senang-senang je. Bukan senang-senang. Maksudnya kita tak ada lah panjang-panjang sangat dah. Bab dia kecil-kecil je. Tapi soalan suka tanya sekarang. Hak ni. Hak hujung-hujung ni. Bab-bab genetik ni. Jangan main-main Tumbuhan genetik memang suka tanya. Sebab tu agaknya dia letak semua dekat tingkatan 5. Supaya baru belajar, lepas tu nanti nak tanya supaya awak tak lupa. Okey, ada nak tanya tak pasal kacukan dihybrid dengan gen dan alel ni? Hari Rabu ni nak buat pewarisan betul-betul. So awak boleh tengoklah kenapa awak jadi lelaki, kenapa awak jadi perempuan. Lepas tu kenapa kalau ada penyakit macam mana dia diturunkan dan kita cuma main dengan gambar rajah pokok sahaja. Kita tak main dengan benda lain pun. Kita boleh assume. Oh dia ni gini. So nanti bila awak boleh tengok macam tu kita boleh ramalkan dia ni anak orang ni ke tak. Dia ni bukan anak orang ni ke. Kita boleh buat benda tu. Tak semestinya kita kena ambil gen. Kita boleh buat lah. Try buat dengan gambaran yang ada. Pengetahuan genetik yang kita ada tu melalui gambar rajah pokok sahaja. Nak confirm memang kena buat ujian DNA. Yang itu memang sah-sah lah. 99% confirm tepat lah yang tu. Yang ni cuma ramalan kita sebelum ujian DNA dilakukan. Hak kembar seiras yang terpisah tu, dia last kali dia untuk confirmation memang kena buat ujian genetik DNA tu. Tak ada arah lah hak tu. So, ada nak tanya? Tak faham apa-apa? Practice make perfect. Tu je saya boleh beritahu. Sebab yang ini latihan banyak kali, buat banyak kali, ulang. Awak akan mahir. Dia tak ada cara lain dah. Dia macam matematik lah. Kalau bahasa, awak baca, banyakkan membaca. Banyakkan dengar berita. Kalau bahasa lah. Banyakkan bercakap kalau bahasa Inggeris. Bahasa Melayu tu, takkanlah tak boleh dapat A kan. Bahasa Inggeris, banyakkan bercakap, banyakkan baca berita. Tengok berita ikut bahasa Inggeris. Dengar lagu bahasa Inggeris. Banyaklah awak dapat vocab dia. Banyak awak boleh buat karangan. Banyak benda awak boleh guna kat situ. Pengetahuan tu. Baca berita pun kalau boleh baca berita kat bahasa Inggeris. Barulah awak nak elaborate karangan awak kertas 2, kertas 1 tu senang. Bahasa Melayu ni dah biasa awak guna. Kalau matematik dia kena banyak buat latihan. Sains semualah. Kimia, fizik, biologi, dia sama dengan matematik. So, dia memang kena banyak buat latihan. Lepas tu saya kalau boleh nak habiskan silibus awak cepat-cepat, lepas tu kat kita buat latihan, awak akan nampak lah benda tu. Ada nak tanya ke ni? Saya je banyak bercakap ni. Nak tanya tak? Farid, Amani, Natasha, Ras, Nabila, Alisha, Mia.
Amani. Ada je. Berapa orang kita ni? 11 tolak 2. 9. Siapa yang tak ada? 2 orang lah budak lelaki. Firdaus dengan siapa lagi? Hasif. Hasif. Perempuan siapa? Syikin eh? Dia nama Syikin tak ada. Ke ada Syikin? Tak ada. 3. Sombong tak ada. Tiga orang tu sombong. Syikin dia ada masalah. Internet ke lain ke gana? Siapa tahu? Tak ada orang tahu. Tak tahu. Tak tahu. Orang lelaki 2 orang tu? Tak tahu juga tu. Ha? Telefon pun kadang-kadang tak buka tau. Tak buka grup lah. Aulah. Okay, kalau tak ada apa-apa, so kita boleh berhenti kat sini lah. Dan hari Rabu ni, kita akan sambung benda tu. Saya nak grup 5 amanah nanti hari Rabu ni aktif. Maksudnya apa? Awak sedia kertas, kita buat sama-sama. Saya nak tengok awak hantar benda tu. Benda tu dalam grup. Biar saya tengok. Boleh? 5A. Boleh go. So kena ada kertas kosong ataupun kertas pajang. Pensel lah. Sebab kalau salah boleh padam. Okay nah. So hari ni kita berhenti kat sini dulu. Boleh balik, boleh tengok balik pula, memang awak dekat rumah dah. Awak boleh tengok-tengok lah 11.4 tu. Macam mana sebenarnya teknik pewarisan tu. Okay. So habis di sini. Sebelum kita habis tu boleh baca surah Wal-As dan tasbih kekarat. Lepas tu nanti awak boleh live lah. Assalamualaikum. Terima kasih sebab join. Cikgu. Sama.